Nah itu komputer minta pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Kembali marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya dapat lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian ilmu kita, untuk kita sama-sama menjadikan apa yang kita dapat pada pagi ini menjadikan ianya bekalan kepada diri kita, kepada keluarga kita dan amnya kepada masyarakat hingga akhirat insya-Allah. Saya menjadikan Cik Basri, tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita akan bicarakan tentang satu tajuk, iaitu taubat seorang hamba. Taubat seorang hamba. Bila tengok tajuk ni macam drama TV9. Apa ni boleh buat drama taubat seorang hamba. Bila kita kata taubat seorang hamba, taubat ini adalah satu perkataan di mana bila kita kata taubat bermakna kita dah buat salah. Taubat kita dah buat kesalahan. Kesalahan tak kira kesalahan dengan siapa, dengan lagi-lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia kita kena bertaubat, dengan Allah pun kita kena bertaubat. Para ulama ada menggariskan beberapa perkara berkenaan dengan kesalahan, di mana tiap-tiap kesalahan itu kata para ulama dibahagikan kepada 3 jenis kesalahan, di mana ada salah yang kita perlu bertaubat betul-betul. Ada kesalahan yang perlu kita beristighfar. Ada kesalahan yang perlu hanya just kita beramal. Contohnya macam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Perbaiki amalan kamu dan Allah ampunkan kamu. Bermakna amalan, contohnya dengan bersedekah kita dah boleh hapuskan kita punya kesalahan. Kesalahan. Contoh kesalahan dia, ada contoh dia macam dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Nabi kata was-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar, kata Nabi. Sedekah itu boleh menghapuskan kesalahan, seperti mana hapusnya ataupun hilangnya api disebabkan dengan air. Bermakna sedekah boleh hapuskan kesalahan. Dengan sedekah, dengan tahajud kita, dengan amalan kita boleh menghilangkan kita punya kesalahan. Ini dikatakan kesalahan-kesalahan yang kecil, yang tidak ada kena-mengena dengan contohnya syirik kepada Allah, dosa-dosa besar dan haka kepada ibu bapa, tak. Ini hanya just kesalahan-kesalahan yang kecil. Contohnya
Turun ni tengok nampak pusat amal. Contohlah ada putih gebu semacam, tengok lama pandang. Ustaz, ni awak lama pandang ni. Ustaz, tak boleh Ustaz. Kalau pandangan pertama tu rezeki, Allah. Kalau boleh dia nak kelip, dia pandang dah amal tu jalan lintas, dia dah bermotor lintas daripada line pertama sampai line terakhir tu, dia tengok tak berkelip. Ustaz, ni pandangan pertama kan. Kalau kelip dia dah berdosa, dia kata. Tapi wallahu alam. Saya cari dalam hadis pun tak jumpa. Pandangan pertama ke apa ke tak jumpa. Tapi dalam hadis cuma ada dalam hadis Nabi SAW ketika mana seorang sahabat tengok seorang perempuan dengan pandangan dia yang lalu Nabi SAW cepat-cepat Nabi duduk belakang, dia tak perasan. Sahabat Nabi ni dia tak perasan. Nabi duduk belakang, dia duduk depan. Kemudian dia nampak seorang perempuan, dia tengok, macam kita lah. Macam saya pun lebih buang je. Kadang-kadang tengok nama je bakal kopiah. Bila tengok amoy lalu putih gebu, kopiah ni duduk tangan sendiri. Tangan duduk belakang, tapi kopiah duduk tangan ni. Contohlah, astagfirullahalazim. Contoh dengan Nabi SAW dan sahabat Nabi, bila mana nampak seorang perempuan lalu, Nabi duduk belakang, dia tak perasan. Lalu Nabi pergi kat dia, Nabi alihkan kepala dia. Duduk belakang, Nabi alih begitu. Dia tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat Nabi rahmat Allah, yang kata pandangan pertama rezeki, wallahu alam, tak tahu mana dia yang dah dapat. Cuma bila mana kita terpandang, cepat-cepat kita beralih. Ambil contoh lah, sekarang ni kita tak boleh nak lari. Kadang-kadang naik LRT je pun, naik LRT, nak tunggu LRT dekat tiang. Allah Akbar, hari ni nampak pusat, orang yang sama. Tapi yang bestnya, dia boleh tahu time berapa pun datang, time berapa amal tu datang. Amal tu contoh datang 7.30, dia datang 7 suku nak tunggu amal. Hari ni tengok pusat, besok tengok betis. Ini baru dikatakan dosa. Dosa yang jenis macam ni boleh dapat dia katakan dosa kecil yang boleh dihapuskan hanya untuk kita bersedekah. Dengan bersedekah, kemudian dengan solat tahajud, amalan-amalan sunat yang banyak, boleh dapat hapuskan kita punya kesalahan-kesalahan yang kecil. Kemudian yang kedua, bila mana kata taubat seorang hamba itu, dia boleh dihapuskan dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mohon ampunlah kepada Tuhan kamu, kemudian kamu bertaubat. Bermakna sebelum kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena mohon ampun, istighfar banyak kali. Nabi tuan-tuan, ada dia mengatakan Nabi istighfar sehari 70 kali. Nabi istighfar satu hari 70 kali. Ada hadis yang lain mengatakan Nabi istighfar satu hari 100 kali. Kita tuan-tuan, perempuan, kita istighfar satu hari berapa kali? Ini dia bukan kat sini, ni dia cerita Pak Lain. Setiap kali lepas sembahyang, satu hari 3 kali. Subuh 3 kali, Zuhur 3 kali, Asar 3 kali, Maghrib 3 kali, Isyak 3 kali. Itu pun kalau ikut imam. Kalau contoh kita mengantuk, imam tu dah astagfirullahaladzim, pertama je ikut. Contoh kita sembahyang subuh, mana tadi tengok bola Manchester lawan Real Madrid, contoh. Saya menang. Ya ke? Manchester lawan Real Madrid, habis contoh pukul 3.30. Kita minum kedai mamak, minum sampai pukul 5.30, contoh. Kemudian kita nak sembahyang subuh. Tak apalah, kita tunggu-tunggu dah, mata dah mengantuk ni. Nak sembahyang subuh berjemaah, pilih sembahyang subuh bukan dalam suku, sembahyang, ikutlah imam. Ikut imam baca astagfirullahalazim, kita pun ikut astagfirullahalazim. Zim yang terakhir, yang pertama tu kita dah gol lah. Messi pun gol, kita pun gol. Istighfar kedua, imam kata astagfirullahalazim, kita dua gol. Yang ketiga imam kata astagfirullahalazim, kita dua gol. Subuh tu baru sekali istighfar. Kalau satu hari 15 kali je, kalau betul-betul kita ikut jemaah, 15 kali je kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lebih 3 kali, 4 kali. Bila mana jatuh tangga, turun daripada pejabat ni, jatuh, astagfirullahalazim. Itu pun sebab melatah. Bolehlah 18 kali lah satu hari.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, istighfar kita kena banyakkan. Nasihat dari saya, tuan-tuan dan puan-puan, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu saja cara untuk Allah hapuskan dosa kita. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah, nah hadis ni hadis kursi, yaqulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ya bani Adam, kata Allah, wahai anak Adam, innaka man da'autani wa rajautani ghafartu lak ma kana minka wala ubali, kata Allah. Wahai anak Adam, selama mana engkau berdoa dan berharap kepada aku akan ampuni bagi engkau di atas dosa yang ada pada engkau, dan aku tidak peduli, kata Allah. Bermakna dekat sini, kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyesal atas dosa kita mengharap kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku, ya Allah. Kita mohon kepada Allah, kita mengharap kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Kemudian kata Allah, berapa banyak pun dosa kamu, aku tak peduli. Wala ubali, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, kata Allah, law balagta dhunubaka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau telah sampai dosa engkau ke awan langit, banyaknya dosa kita sampai dosa kita ke awan langit. Contoh ni gambaran yang Allah buatkan. Kemudian engkau mohon ampun kepada aku, nescaya akan aku ampunkan bagi engkau. Berapa banyak pun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan dosa kita ke langit, kata Allah. Banyaklah kita di sini, dosa kita sampai ke awan langit. Memang banyak sangat. Kalau kita mohon kepada Allah, Allah tetap akan ampunkan. Kemudian Allah kata lagi, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard khataya thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a la ataitaka bi qarabaha maghfirah, kata Allah. Hai anak Adam, sesungguhnya engkau telah datang kepadaku dengan kesalahan yang sepenuh bumi. Mana kesalahan kita terlampau banyak, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kita ini meliputi seluruh bumi. Kemudian engkau menemui aku, padahal tiada engkau syirik kepada aku, niscaya aku akan beri engkau keampunan dengan sepenuh bumi tadi. Ini tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah dan mengharap kepada Allah supaya Allah terima kita punya taubat. Allah kata, walaupun dosa kita sampai ke langit, kata Allah, Allah tetap, bila kita bertaubat kepada Allah, Allah tetap akan terima taubat kita. Bila kita istighfar kepada Allah, Allah akan tetap terima istighfar kita. Kalau dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, kiranya dosa kita meliputi seluruh bumi, mana kata kita ni terlampau banyak dosa. Kita pandang pohon sana, kita pandang pohon sini, kita buat dosa sana, kita buat dosa sini. Dan kiranya kita istighfar kepada Allah, kita mengharap kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Kata Allah, aku akan ampunkan dosa kamu walaupun sepenuh bumi. Melainkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama, dari yang saya kata tadi, dosa dapat dihapuskan yang pertama dengan amalan, kemudian dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dosa yang dapat dihapuskan kiranya seseorang itu, kalau contoh dia kalau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala tak ada masalah, dia boleh diampunkan. Kemudian kalau kiranya dosa kita, kalau kita nak bertaubat dengan Allah tak ada masalah, kita boleh bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau kiranya kita buat salah dengan manusia, sebagai contoh, kita tak cukup hanya beristighfar kepada Allah. Yang dikatakan ini ialah kiranya kita dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada kena dengan orang. Contoh dosa kita dengan contoh kita dosa dengan Allah macam ni lah. Kita pandang maksiat, kita buat maksiat, kita seorang-seorang, tak ada kena mengena dengan manusia, kita tak buat sakit hati manusia, kita tak buat apa pun dengan manusia. Itu boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosa kamu sebanyak bumi ini pun aku akan ampunkan. Tapi kalau dosa kita dengan manusia, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh.
Antara kalau kita dosa kita dengan manusia, kita kena pergi minta maaf. Tak boleh kita hanya istighfar kepada Allah. Contoh kita buat sakit hati orang, kita buat sakit hati orang, kita baling dia muncul bola. Dia tak ada apa pun, kita pergi baling muncul bola. Ataupun dia buat dajal kita sikit, tahu yang kita punya kereta, kita pun balik. Kita pun hajar dia budak ni, orang asam, kita pun ambil macam bola, kita balik. Dan dia sakit hati. Kalau contoh kita tak pergi minta maaf kat dia, sebabkan muncul bola tu, habis jari dia putus. Baling kena kat jari. Dia pergi sambut pula, kita baling dia sambut. Dia ingatkan baling duit ke apa, dia sambut, rupanya muncul bola, pum, meletup kat tangan dia. Dah tak pasal-pasal dua jari dia putus. Kalau contoh kita tak pergi minta maaf kat dia, dan dia pun tak maafkan kita, sampai ke sudah, sampai ke kiamat pun, sampai kita berjumpa di padang mahsyar pun, kita dosa itu tetap tak akan diampunkan. Kiranya kalau orang yang manusia tadi tu, kalau dia tak ampunkan dosa kita sampai hari kiamat pun, dosa itu akan tergantung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena banyakkan beristighfar kepada Allah. Nabi ajar kepada kita dalam satu doa Nabi kepada Abu Bakar. Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, kata Nabi. Ini doa Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini telah menzalimi diri aku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dengan kesalahan yang banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tak ada siapa yang boleh dapat ampunkan dosaku melainkan Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunkanlah dosaku, maghfirli dengan dengan keampunan di sisi Engkau. Farhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi kita boleh guna, tak ada masalah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik farhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, dan kita pun boleh berdoa, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara faedah supaya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara man istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan, kata Nabi. Siapa yang banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jadikan kepada dia kesukaan bagi tiap-tiap kesusahan. Bermakna kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kesusahan yang datang kita akan rasa senang. Dan tak semua orang bila mana kesusahan datang dia rasa senang. Bila mana susah datang dia makin susah. Bila mana susah datang dia makin susah. Bila susah datang dia makin susah. Tak ada orang jarang kita jumpa bila orang tu susah dia seronok. Ada tak kalau contoh kita tengah bawa kereta dekat jalan rawang nak pergi ke mana ni, Kuala Selangor. Kan jalan tu hutan. Tengah-tengah malam tiba-tiba kita pancit. Macam mana nak buat? Dalam hati kita, ya Allah, ya Tuhanku, tolong lindungi aku daripada langsui, ya Allah. Takut pocong, ya Allah. Tak, kita dah berasa susah. Jangan sangat kalau kita jumpa seorang tu dia berada dalam kesusahan, dia seronok. Seronok ni tak aku pancit, seronok ni boleh jumpa langsui, contoh. Jangan berlaku. Kalau orang tu susah, lagi-lagi dia mengalami kesempitan hidup. Kalau orang tu mengalami kesempitan hidup, dia akan berasa susah, terlampau susah. Kalau contoh kita susah, berada dalam keadaan susah, kita tidak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, benda itu akan lagi susah. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang banyakkan istighfar kepada Allah, Allah akan jadikan tiap-tiap kesusahan itu dia rasa senang. Bila susah datang kepada dia rasa senang. Sebab apa? Susah, senang itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak minta susah. Ada orang minta, ya Allah, ya Tuhanku, tolong miskinkan aku, ya Allah. Aku nak cepat masuk syurga, ada. Memang golongan pertama masuk syurga ialah golongan yang miskin. Kalau kita orang kaya, golongan belakang sekali. Orang kaya yang pertama masuk syurga Sayyidina Uthman bin Affan.
radhiyallahu anhu, orang berkaya pertama masuk syurga. Tapi kalau orang miskin ni, dia adalah golongan yang pertama sekali masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau contoh kita ni duit banyak, berada contoh, janganlah kita minta, ya Allah aku mufliskan aku ya Allah. Dia dah miskin Allah, aku nak masuk syurga kan. Ada bagi jangan minta begitu. Itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita banyak duit contoh, kita kaya, infakkan harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan istighfar kepada Allah. Hanya dengan istighfar saja hati kita akan menjadi tenang. Hanya mengingati Allah saja hati kita akan menjadi tenang. Baik sama ada qadar baik, qadar jahat, qadar buruk, takdir baik, takdir buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata lagi, wa min kulli dhaiqin makhrajan, kata Nabi. Siapa yang banyakkan istighfar, lalu Allah akan jadikan tiap-tiap sempit itu, kesempitan itu Allah akan jadikan di jalan keluar. Bila mana kita berada dalam kesempitan, kita berada dalam kesempitan hidup, contoh bisnes tak masuk, contohlah bisnes tak masuk, kenapa lah bulan ni bisnes tak masuk, kenapa orang tak panggil lah. Pada ketika itu, bila mana kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalan keluar. Bukan jalan keluar daripada ni senang lah dah, keluar daripada pejabat ni senang ni, tapi jalan penyelesaian. Contoh bulan ni tak ada bisnes masuk. Bila mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buka jalan-jalan penyelesaian. Oh mungkin jalan ni tak boleh, Allah bagi jalan. Oh mungkin kita bincang, contoh bincang, istighfar, kita kena bincang, Allah bagi jalan sikit. Akhirnya dapat kita menyelesaikan satu masalah dengan hanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata lagi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kata Nabi. Kemudian siapa yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka. Bukan saja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, doa ni popular, ayat 1000 dinar. Ya, ayat 1000 dinar ni. Saya dulu berniaga pasar malam. Mak saya berniaga pasar malam dulu, saya berniaga sate. Saya ada belajar. Kau tebang hati Ustaz. Dah pencin. Dulu mak saya berniaga sate, elok saya balik, mak saya pergi haji, mak saya pencin. Lepas tu saya cakap, mak, kalau macam tu ingat berniaga sate. Turun-temurun lah. So, mak kata, tak payah berniaga sate, kau pergi ceramah. Habis saya ceramah tu, kalau tidak dah boleh tembak sate kat saya. Apa yang berlaku bila kita duduk pasar malam? Bila kita duduk pasar malam, tengok macam-macam, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang tampan. Kalau kita pergi pasar malam, kita pergi kedai makan, kadang-kadang orang tampan, besar-besar ada tulis wa may yattaqillaha. Besar wa may yattaqillaha ada harga. Ada gantung. Harga tu sebelah tu kecil je. Kecil. Wa may yattaqillaha sebesar-besar. Apa makna wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini yang dia tampak. Tapi yang sedihnya tuan-tuan membuat, bila time maghrib, berapa ramai pasar malam tutup. Tengok, bila time maghrib. Azan maghrib, daripada maghrib ke isyak, berapa banyak yang pasar malam tutup, pergi sembahyang maghrib. Maka kita alhamdulillah lah, yang saya ada dekat agama semua, bila time azan dia tutup, semua tutup, kami pergi sembahyang. Betul balik. Macam kami punya gerai pasar malam tu, tak ada pun orang yang tak kira, tak bubuh pun, tak pernah bubuh pun. Kalau ada pun duduk dekat, ada jugalah. Ada juga, tapi itu pun duduk bawah-bawah sekali. Duduk dekat tempat duit, apa semua. Ni kadang tengok orang yang tak keluar punya lampu besar, kadang-kadang Allah Akbar. So perhati, daripada awal sampai ke sudah, tak juga pergi sembahyang maghrib. Bertakwa juga kepada Allah, tapi berharap kan, tapi tidak sembahyang maghrib. Itu yang kadang-kadang bila kita tengok Allahu Akbar, itu dia besar-besar. Hanya saja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Kalau kita tengok kat situ je, dan hanya pada perkataan tapi tak orang kata tak diamalkan. Sebab begitu dengan istighfar ni kita kena amalkan. Bukan saja wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bukan saja kita bertakwa kepada Allah, istighfar saja, istighfar pun, dan dengan istighfar pun mana rezeki boleh datang dalam keadaan tidak
sangka-sangka. Bila mana kita istighfar kepada Allah, tuan-tuan dan puan, bermakna kita ini kembali kepada Allah. Kita muhasabah diri kita, kita ingat dosa kita yang lalu, kemudian kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan susah pun, astagfirullahalazim. Cuma janganlah pula duduk dalam tandas pun astagfirullahalazim, dosa aku banyak. Contoh, ada kalau begitu bila kata istighfar kepada Allah, jadi dan kita tak ada masalah kita beristighfar kepada Allah. Tapi jalan yang terbaik bila mana kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyesali perbuatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana taubat seorang hamba, kita kembali pada tajuk kita, taubat seorang hamba. Kata para ulama, taubat ini menjadi satu kewajipan kepada kita. Setiap orang mesti wajib dia bertaubat. Bukan dia bertaubat. Dia taubat dengan taubat. Taubat semua orang boleh buat. Tapi kalau taubat, bukan semua orang boleh bertaubat. Kata para ulama, wajib bagi setiap individu ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah, di sini para ulama menggariskan beberapa syarat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ni dia ada dua versi. Orang Melayu berat. Yang pertama taubat nasuha. Kemudian yang kedua taubat sambal belacan. Taubat sambal belacan ni senang je. Dia tahu sambal belacan tu pedas, besok dia makan lagi. Tahu pedas, besok dia makan lagi. Taubat aku tak makan sambal belacan ni, taubat makan budu bagus. Contoh. Ni taubat sambal belacan ni tak boleh makan. Tak sama makan. Contohlah makan budu. Tapi besok dia makan lagi. Pedas-pedas besok dia makan lagi. Ini taubat, dia panggil taubat sambal belacan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama menggariskan kepada kita untuk syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Ada tiga syarat untuk kita bertaubat kepada Allah. Sama ada taubat nasuha atau taubat sambal belacan, taubat cili api, taubat budu ke tercala ke, mesti ada tiga. Kemudian ditambah lagi 4. Yang ketiga ini taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata para ulama, taubat syarat yang pertama, seseorang itu mesti berhenti daripada melakukan perkara maksiat tersebut. Apa saja maksiat. Sama ada contoh kita pandang betis perempuan ni, contoh cantiknya contoh, ataupun kita buat perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Contoh kita makan riba contoh. Contoh kita ambil rasuah atau kita beri rasuah sebagai contoh. Saya nak bawa kat sini yang banyak berlaku dekat masyarakat kita. Yang pertama riba. Semua orang tahu, Ustaz Harudin pun dah cerita berkenaan dengan riba, di mana riba ini ada dividen ataupun faedah ataupun interest. Lebihan-lebihan itu di dalam bank konvensional. Kalau kita ada bank konvensional ke insurans ke, cepat-cepat kita tukar kepada Islam. Kadang-kadang dalam tu kita tak tahu. Contoh kita duit simpan dekat dalam Maybank, contohlah Maybank yang konvensional, Maybank pun ada Islamic. Jadi kita pilih Islamic. Contoh kita simpan dalam bank konvensional. Dalam tu kita simpan sehari 100. Sehari 100 banyak sangat tak? Kaya sehari 100. Sebulan 100 kita simpan. Kita simpan dekat Maybank. Kemudian setiap keuntungan, contoh dia Maybank akan bagi setiap bulan tu dia akan ada dividen. Kadang-kadang kita tak perasan. Contohlah kita ambil RM10. Setiap bulan tu ada RM10. Cukup setahun ada RM120. Duit riba yang dalam tu ada RM120. Tuan-tuan, kalau RM120, tentu kita tengah sengket, Pampers anak tak ada duit, tiba-tiba ada RM120. Duit gaji aku dah ambil ni, kenapa ada RM120? Agak-agak kita nak biar, kita nak sapu. Sapu beli Pampers je tak? Beli Pampers je pun. Bukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu 120 itu dah dikatakan riba. Kadang-kadang kita tak perasan. Duit yang kita ambil tu kadang-kadang tak perasan. Kadang-kadang duit ada 500 cukup genap RM550. Cukup 5 bulan. Biasanya kalau bank ni RM10 dia susah nak keluar. Kadang-kadang RM50 dia boleh keluar. Ada lebih RM50 lah. Boleh keluar. Kita keluar sekali. Kita keluar, duit tu pula kita bawa pergi makan pula, ajak orang rumah pergi makan pula. Allahu Akbar. Secara automatik dengan secara tak sengaja dalam perut kita penuh dengan
riba. Sebab itu kita banyak ditekankan oleh Ustaz Zaharuddin, kita kena keluar sebab takut terjadi perkara ini. Yang kadang-kadang kita tahu riba itu haram. Kita tahu, tapi kita kadang-kadang kita terlepas pandang. Kalau dulu tak apalah, zaman 70-an, 60-an dulu tak ada bank Islamik. Yang ada konvensional. Tetapi sekarang ni dah ada Islamik, nak tak nak, suka tidak, rugi tak rugi. Contoh insurans. Dulu saya buat insurans. Saya buat tak apa lah. Kadang-kadang jumpa orang yang dah ambil insurans 15 tahun, 10 tahun. Lepas tu dia kata, bang, kita keluar, kita dah tahu. So kita cerita kan lah, cerita. Lepas tu dia tak apa lagi, dia boleh rugi. Dia nampak? Memang rugi kalau contoh, kalau bank tak ada masalah. Tapi kalau insurans kita dah ambil sampai 15 tahun, bila kita keluar, confirm dia akan rugi. Tapi kita kena ingat, kita nak rugi di dunia ataupun rugi di akhirat. Itu dunia ni sementara, tetapi akhirat itu kekal abadi. Nah, itu yang pertama berkenaan dengan riba. Kalau kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syarat pertama kita kena berhenti daripada ambil riba, kita convert kepada Islam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang biasa berlaku rasuah. Rasuah. Simple, saya buat contoh, kita kena tahan dengan polis. Berapa ramai orang kita yang bagi RM10. Kadang kita orang kita sendiri pun dengan bangga je, aku baru tadi kena tahan dengan polis, aku nak merayu, tak apalah bang, ambil ada kopi RM10. Dia kopi, habis minum kopi. Contoh, kadang-kadang kita tak salah, kadang-kadang dia salah, kadang-kadang kita yang salah, kita bagi, kadang-kadang dia minta. Tuan-tuan, contoh lah, kita pergi, kita langgar lampu merah. Kita dah bawa laju, nak lepas lampu kuning, tiba-tiba, biasalah kalau lampu hijau tu jalan, lampu kuning tu bersedia untuk laju, bukan bersedia tu, dia bersedia untuk laju. Sampai lampu kuning dah laju, tiba-tiba merah, tak lepas. Tiba-tiba belakang kita polis, contoh, Pak polis kejar kita, dapat tangkap. Langgar lampu merah. Langgar lampu merah, berapa bayar sama? 300. Lebih kurang 300. Oh, kita tahu 300. Tak, dia baru nak terlibat sama. Kita pun berlalu. Bang, tolonglah, saya ni tak apalah. Saya bagi RM10, abang pergi minum kopi, contoh RM10 ataupun RM20. Kita yang bagi ataupun dia yang minta. Okey, tak apalah, saya tak akan tulis saman ni, tapi saya nak kopi. Dia tak kata rasuah, dia kata dia kopi. Dia kopi lah, dia rokok lah, macam-macam. So kita pun bagi RM10. Dalam benda ni ramai yang orang buat. Kalau tak nak buat, jangan langgar lampu merah. Kalau tak nak buat, tak nak terlibat dengan rasuah. Benda ni walaupun RM1, walaupun RM10, walaupun RM2, benda tu tetap rasuah. Benda tu tetap dilaknat oleh Allah dan Rasul. Kalau kita tak nak, contoh, kalau kita dah langgar, tak apalah, saya sedia saman. Kalau duit banyak tak apalah, sedia saman. Ataupun langgar double line, nampak polis belakang, Pak, tak apalah, sedia saman. Sebab apa? Takut dengan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau contoh kita tak sanggup nak buat, tak sanggup nak kena siksaan Allah, tak sanggup nak bagi rasuah, terima rasuah, senang. Jangan langgar lampu merah, jangan langgar double line, pakai seatbelt. Kadang-kadang saya pun kadang tak pakai. Alhamdulillah tak jumpa polis. Saya punya seatbelt dah rosak. Nak tarik pun dah rosak. Tapi kalau polis jumpa, rosak tak rosak, saman tak saman. Kalau kereta personal terusan saya tak bawa kereta. Alasan. Dia datang nak berbuat muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang syarat yang pertama, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mesti berhenti daripada melakukan maksiat. Kalau riba tadi kita berhenti daripada ambil riba, tukar. Kalau rasuah tadi kita berhenti daripada melakukan rasuah, beri sama ada kita bagi atau kita terima ataupun di antara keduanya. Itu syarat pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kita kena menyesal atas perbuatan kita tadi. Tak cukup dengan kita berhenti. Kita berhenti, contoh, kita hari ni nak bertaubat lah, hari ni kita bertaubat. Kita tertarik, kita naik LRT, tak nak main naik LRT, hari ni bertaubat lah, bertaubat tak nak pandang, hari ni tak nak pandang pusat, bertaubat, Allah Akbar. Tapi kalau syarat kedua, menyesal tak ada, besok pandang betis. Kalau menyesal tak ada, besok cari orang lain, cari amal yang lain. Contohlah, perhati je. Sebab itu syarat taubat yang pertama, mesti berhenti daripada melakukan maksiat. Berhenti daripada tengok maksiat, contoh
Oh, tak, ini tak nak tengok lah. Kemudian yang kedua, mesti menyesal atas perbuatan kita tengok tadi. Mesti menyesal sebab kita dah bercampur baur duit kita dengan riba. Kita mesti menyesal sebab kita dah bagi rasuah. Contoh, kita terima rasuah sebagai contoh. Kita kena menyesal. Contohnya Nabi Adam AS. Allah ajar kepada kita Nabi Adam AS bagaimana penyesalan Nabi Adam. Dan ketika mana Nabi Adam AS dicampak daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tahu bahawasanya aku ini akan dikeluarkan daripada syurga." Tidak, Allah tahu. Itu dah sunnatullah. Allah tahu iblis itu akan derhaka. Allah tahu. Allah tahu Allah jadi khalifah dekat muka bumi. Allah tahu. Kemudian malaikat kata, "Ya Allah, kenapa nak jadi manusia? Manusia akan tumpahkan darah." Qala inni a'lamu ma la, aku tahu kamu tak tahu. Allah tahu semua. Allah tahu iblis itu akan derhaka. Allah tahu Nabi Adam akan dikeluarkan daripada syurga. Allah tahu iblis itu akan dikeluarkan daripada syurga. Lalu Nabi Adam berkata kepada Allah, "Ya Allah, Tuhanku, Engkau tahu bahawasanya aku ini akan dikeluarkan daripada syurga. Boleh tak kiranya aku nak bertaubat kepadamu, ya Allah?" kata Nabi Adam. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Boleh kamu bertaubatlah kepada aku, nescaya aku akan beri balasanmu adalah syurgaku," kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini Nabi Adam, penyesalan Nabi Adam. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Nabi Adam turun kat India. Ada riwayat mengatakan Nabi Adam turun di India. Nabi Adam duduk dalam keadaan kepala dahi dia di bumi, terus sujud. Manakala iblis bila mana turun daripada syurga, dicampak, dihalau daripada syurga, dia dalam keadaan kepala dia menengak ke atas. Dia kadang kepala sini dan tekan tangan sini. Bukan tangan macam ni lah, kepala di atas. Nak menunjukkan bahawasanya iblis ini masih lagi bersifat bongkak, sombong. Manakala Nabi Adam AS, bila mana dicampakkan daripada syurga, bila mana sampai saja di bumi, dia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikatakan Nabi Adam itu menyesal, dia menangis sehinggakan air mata yang menjadi anak-anak sungai kat muka bumi. Tapi tak tahulah, kalau sungai Gombak tu ke, tak tahu. Dia dengan Gombak pun jadi air mata Nabi Adam, wallahualam. Yang penting Nabi Adam turun kat dunia ni, Nabi Adam menangis, menyesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan air matanya menjadi anak-anak sungai di bumi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah, apa Nabi Adam ajar? Apa Nabi Adam kata kepada Allah? Qala rabbana zalamna, dia menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kiranya engkau tak ampunkan dosa kami. Wa tarhamna, kau tak beri rahmat kepada kami. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kami ini tergolong dalam golongan orang-orang yang begini. Penyesalan Nabi Adam alaihissalam. Itu syarat yang kedua, kita kena menyesal. Kita kena menyesal. Bagaimana Nabi Adam menyesal? Kita kena baca doa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti berazam. Mesti berazam dengan bersungguh-sungguh untuk kita tidak melakukan perbuatan tadi. Mesti ada keazaman. Kalau contoh kita dah berhenti daripada melakukan maksiat, kemudian kita menyesal, kita berkata rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, kita tak menyesal sungguh-sungguh dan menangis. Tiap malam kita menangis. Tetapi kalau tak timbul keazaman kita untuk kita bersungguh-sungguh tidak melakukan perbuatan tadi, mungkin bulan ni kita berhenti dan menyesal, tapi bulan depan kita buat balik, bulan depan kita buat balik, besok kita buat balik, minggu depan kita buat balik. Sebab itu kata para ulama, 3 syarat mesti ada. Yang pertama tadi, kita kena berhenti daripada melakukan maksiat. Kemudian dah berhenti, kita mesti menyesal daripada perbuatan tadi. Kemudian yang ketiga, lepas menyesal, kita mesti berazam, bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan tadi. Kalau contoh kita pandang, dah dosa ni banyak, dosa ni terlampau banyak, kan? Kita ambil satu ataupun kita jamak semua, kita himpunkan semua, kita menyesal semua sekali, habis senang. Kalau susah, kita buat satu persatu. Ini kita ni manusia, bukan malaikat. Kadang-kadang kita dah menyesal, kita buat balik. Kita menyesal, kita buat balik. Sebab itu Allah kata,
anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Istighfar kepada Tuhan kamu, kemudian kamu bertaubat. Dan kita ni bukannya apa cakap, ini biasa-biasa je kan, bukannya orang kata orang yang hebat. Tak, kadang-kadang kita pun tergelincir juga. Dan kita tak nak pandang pun. Kita tak nak pandang pun, tapi ialah nafsu tu mendorong untuk kita pandang. Dan kita pun pandang, kita dah buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikut syarat-syarat taubat. Kemudian yang keempat, kemudian syarat yang keempat, kata para ulama, 3 syarat utama ni itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditambah lagi satu syarat yang keempat, kiranya kita berdosa dengan manusia. Kita ada mempunyai kesalahan dengan manusia. Kalau kiranya kita ada mempunyai kesalahan dengan manusia, kita buat, kata para ulama, 3 syarat ini kita kena buat dulu. Nah, kita menyesal sebab kita buat dia, kita tak nak buat dia dah. Kalau ada contoh, kita ada jiran lah. Nabi kata, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hadisnya popular. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Jiran kita kena muliakan. Tak kira jiran kita itu orang Islam ke orang bukan Islam ke, kita kena muliakan. Dan kita kena baik dengan dia. Kalau contoh kita dah buat sakit hati dia, kita kena buat perkara tadi, perkara yang 3 syarat utama tadi, kemudian ditambah satu, kita kena minta maaf. Tak kira jiran sebelah rumah kita ke, jiran sama office kita ke, jiran sesama solat kita ke. Contoh, kita semayang. Kita semayang, Allah sebelah itu, jemaah sebelah itu pun merupakan jiran kita. Kalau contoh kita boleh lepas makan petang, boleh lepas makan petang ke, makan jasa hingga lepas sembahyang Jumaat, kita pergi dah mana. Ataupun kita sebelum semayang asar tu kita makan dulu, baru kita semayang. Ataupun maghrib lah, semayang maghrib kita makan petang semua. Dan makan petang, makan durian, kita tak perlu diri. Ataupun makan durian, kita semayang. Semayang dan terlampau kenyang. Siap, kalau tu tak apa, siap. Sambul, semua bau. Dapat 30 orang bau. Bila dah 30 orang bau, dah dia tak senang. Apa siapa makan durian ni? Dah ada orang semayang baca Fatihah, dia menyumpah. Kenapa betul nak makan durian? Orang baca Fatihah dia menyumpah. Sebabkan dia, kita berdosa. Kalau contoh dia, kita dengar dia dah sakit hati, dia tahu kita yang kita buat, kita belahak makan durian dan bau durian tak sedar, dia pun tak senang, dia tarik muka dengan kita kena minta maaf. Itu merupakan kesalahan kita dengan manusia. Lagi-lagi kalau contoh kan banyak manusia, orang Melayu ni dia suka sihir. Sihir ni macam tenteng, macam batu seremban. Sudah terlampau banyak sihir. Kalau contoh kita pernah buat sihir ke orang, kita kena minta maaf. Dan kalau kita dah menyesal, kita kena minta maaf. Sama ada dia nak bagi balik sihir ke, dia nak bagi apa ke, itu terpulang. Yang penting kita minta maaf. Tapi jarang berlaku kot. Kalau orang tu dah sihir kawan dia, jarang berlaku, aku semalam aku pergi jumpa bomoh, pergi sihir, minta maaf mana. Tapi dah bomoh tu kata dah kena kat dada lah. Siap lah, tapi aku minta maaf dulu lah. Tak pernah jumpa, saya tak pernah jumpa orang macam ni. Kalau silat-silat dia kena bunuh je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kita melakukan dosa sihir, dan kalau contoh kita pernah melakukan dosa sihir, dulu-dulu kita tak tahu, kita pergi kawan tu, jumpa kawan tu balik minta maaf. Dan sebab apa? Itu antara kita dengan manusia. Allah tidak akan ampunkan dosa sesama manusia, melainkan kita sendiri minta maaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia 4 syarat utama untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat satu perkara. Allah ini, kata Nabi SAW dalam satu hadis, Allah menyukai orang yang bertaubat seperti seseorang yang kehilangan unta dia, kemudian dia jumpa balik unta dia. Kalau contohlah zaman Nabi, zaman dulu-dulu, barang paling berharga unta. Unta ni macam kereta Mercedes lah. Siapa yang ada unta, dia orang kaya, contoh. Itu sebab Nabi kata, siapa perumpamaan Allah suka orang bertaubat ini seperti seseorang yang hilang unta dia, kemudian dia jumpa balik. Ibaratnya macam ni lah.
barang berharga kita apa? Contohlah anak-anak. Anak berharga tak? Cerita pasal anak ni, saya baru-baru ni kejadian tu jadi kat saya. Baru-baru ni saya minggu depan saya pergi Ian, Cawangsa, dekat Jasko. Saya pergi nak cari barang buat anak bini saya. Anak bini saya, rumah saya pegang anak nombor 2. Yang nombor 1 saya bajet, dia pegang. Time tu saya nak pergi cek raket badminton. Orang dagian badminton ni dia lain. Nak pergi cari raket badminton. Anak pun tinggalkan orang rumah pegang. Bila pusing dia pergi, bang, anak hilang. Allahu Akbar. Bila kita pusing tu rasa darah tu, jantung tu rasa turun naik balik. Rasa nak ambil jantung tu keluar tu. Dia takut, kenapa takut? Cari. Baca dah macam-macam baca. Kalau anak hilang ni macam-macam baca. Baca istighfar lah, baca alam nasrah lah, baca wadduha lah, baca semua baca. Lepas tu tiba-tiba anak keluar untuk mana tau? Dekat kedai mainan. Allahu Akbar. Rasa macam bila dah jumpa anak tu, rasa kalau boleh situ syukur.